Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita dalam siri yang ke-13 dalam membincangkan tajwid asas Al-Quran dengan bawah tajuk iaitu mengenali dan menulis huruf hijaiyah, iaitu huruf yang ke-11, iaitu huruf Zai. Iaitu huruf Zai. Dan sebelum saya memulakan penjelasan tentang huruf Zai, saya mohon semua subscriber saya agar dapat bekerjasama, iaitu memview, meneruskan pengajian kita ini, pembincangan kita ini, dan juga mereka yang belum jadi subscriber, terus subscribe. Kemudian semua subscribers yang baru ataupun yang lama, like video ini dan share supaya kita semua mendapat pahala. Baik orang yang baru kita bawa, kita dapat pahala. Kita melihat video ini, mempelajari ataupun mempelajari video ini, kita juga dapat pahala. Jadi bukan kerana untuk mencari kemudahan, tapi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan menjadi pembaca Al-Quran yang terbaik. Dengan ini saya terus menjelaskan tentang huruf Zai. Huruf Zai di sini, pertama saya mengajar macam mana nak menulis huruf Zai. Kita nampak huruf Zai, iaitu kita padamkan dulu huruf Zai. Kemudian macam mana kita nak menulisnya, iaitu macam huruf Ra, iaitu dari kiri sikit bawa ke kanan gitu, bawa turun bawah dan teruskan supaya dia ada ekor, dan kemudian kita bubuh satu titik di atas. Itulah cara menulis huruf Zai. Sekali lagi, kalau kita ada susah nak menulis, kita buat satu garisan. Satu garisan. Di mana Zai itu nak mula? Daripada atas garisan sedikit. Daripada kanan, bawa ke kiri. Mendatar ke bawah sikit. Lepas tak macam huruf Ba, dia naik atas balik semula. Baik. Jadi, bubuhkan satu titik situ. Jadilah huruf Zai. Jadi, garisan itu adalah dia punya panduan kita menulis huruf itu. Baik, huruf Zai ada 3 nama, mempunyai 3 nama di sini, iaitu pertama Zai, Za, Z, dan dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Depan tak boleh, belakang boleh. Kemudian yang ketiga, iaitu dia menerima titik. Kita nampak titiknya ada satu di sini. Kemudian yang paling penting yang saya bintangkan di sini, iaitu makhraj huruf dan sifat huruf. Kita pergi kepada makhraj huruf dulu. Makhraj huruf ini keluar antara hujung lidah. Hujung lidah kita betul-betul membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Dia tidak menyentuh, iaitu dia berada bertentangan saja. Iaitu membetuli, betul-betul membetuli ke tengah 2 gigi kacip atas. Baru sebut Zai. Kemudian sifatnya, pertama jahar, kita tahu, dah biasa dengar. Nafas kita tertahan bila menyebutnya. Rakhawah, begitu juga suara terlepas masa menyebutnya. Istifal, pangkal lidah tidak terangkat masa menyebutnya. Infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebutnya. Dan ismat, iaitu tidak, dia tertegah dari segera terkeluar semasa menyebutnya. Dan sifat yang keenam, iaitu safir, iaitu sod di sana saya bubuh A, di sini saya bubuh tanda kosong O di sana. Jadi kita faham itu huruf sod. Safir, iaitu bunyinya berdesir yang kuat seperti bunyi unggas. Zai. Jadi saya ulangi semula, iaitu huruf yang ke-11 adalah huruf Zai, mempunyai 3 nama, Zai, Za dan Za. Kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Kemudian dia adalah huruf yang menerima titik, ada titik. Kemudian makhraj hurufnya ialah keluar antara hujung lidah kita, membetuli, iaitu kita letak hujung lidah kita membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Iaitu sahabat-sahabat semua boleh praktikkan dengan meletakkan hujung lidah di membetuli belakang gigi kacip atas. Baik. Kemudian sifatnya jahar, nafas tertahan, rahawah, suara terlepas, istifal, pangkal lidah tidak terangkat, pangkal lidah. Infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka masa menyebutnya. Ismat, tertegah dari segera terkeluar.
kemudian safir, berdesir yang kuat seperti bunyi unggas. Itulah 6 sifat dan juga mahraj yang akan menentukan sama ada betul sebutan kita ataupun tidak. Sama-sama kita mencek itu sebutan kita dengan berpandukan apa yang kita perhati dari penjelasan ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siri yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perbincangan Asas Tajwid Al-Quran siri yang ke-14 dalam mengenali dan juga menulis huruf hijaiyah yang ke-12 iaitu huruf sin. Iaitu huruf sin. Dan sebelum kita teruskan, saya mohon sesiapa yang belum subscribe, tolong subscribe, kemudian like dan share, dan mereka yang sudah subscribe itu bolehlah menghubungi kawan-kawan melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook untuk menyatakan ada perbincangan kita di dalam YouTube ini berbincang tentang asas tajwid Al-Quran. Jadi supaya kita sama-sama memperolehi faedah daripada apa yang saya lakukan untuk faedah semua dan melalui YouTube ini, insya-Allah. Dengan itu saya tidak mahu panjang lebar, kita terus pergi kepada penjelasan tentang huruf sin, mahraj dan sifatnya. Baik, kita teruskan. Okey, huruf sin di sini ada 3 lekuk 1, 2, 3. Ya, 3 lekuk maksudnya. 1, 2, 3 dan saya tunjuk bagaimana menulis huruf sin. Iaitu perhatikan, saya tulis yang besar dulu, iaitu yang kecil lah dulu. Yang kecil iaitu 1, 2, 3. Kalau kita duduk di sini pula 1, 2, 3. Itulah huruf sin. Senang membuatnya. Lengkupkan, 1 lengkup, 2 lengkup dan ketiga lengkup. Dan huruf sin ini dia mempunyai 1 nama saja. Kemudian sin ini di sebelumnya dan selepasnya dia boleh disambungkan oleh huruf hijaiyah yang lain. Maknanya boleh bersama dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kemudian kita perhatikan sin ini memang tidak ada apa-apa tanda padanya, melainkan lengkuk itu saja. Itu tidak menerima titik, ia tidak menerima titik. Dan paling penting sekali ialah mahraj huruf sin. Mahraj huruf sin ini keluar dari antara hujung lidah membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Iaitu sahabat-sahabat boleh cuba letakkan hujung lidah kita di belakang gigi kacip. Lepas tu sebut sin. Dengan itu kita dapat memahami betul-betul apa yang dimaksudkan antara hujung lidah membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Sifatnya juga lebih penting untuk kita mengetahui, di mana pertama dia adalah hamas. Hamas maksudnya sifatnya nafas kita terlepas dan berangin. Terlepas dan berangin. Kemudian rakhawah sifat yang kedua, di mana suara kita juga terlepas bersama-sama dengan nafas kita. Kemudian dia mempunyai sifat istifal seperti huruf-huruf yang lain, iaitu pangkal lidah tidak terangkat ketika menyebut huruf sin ini. Juga dan sifat infitah, antara lidah dan langit-langit terbuka semasa menyebut huruf sin. Kemudian ismat, iaitu ia tertegah dari segera terkeluar apabila kita menyebut huruf sin ini. Dan kemudian sifat yang keenam ialah sifat safir, di mana dia berdesir dengan kuat seperti suara unggas bunyinya. Itu saya bubuhkan sini O di atas A itu menunjukkan huruf itu sod. Kalau kita sa dia tu bunyinya macam sin. Jadi saya buat romanise ini supaya kita dapat membezakannya, iaitu safir. Jadi itulah dia yang dapat kita ketahui tentang huruf sin. Dan saya ulang, iaitu pertama, huruf sin ini mempunyai 1 nama, iaitu sin mempunyai 1 nama. Yang kedua, boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kemudian dia tidak menerima titik. Kemudian mahrajnya pula adalah antara hujung lidah membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Sifatnya hamas, nafas terlepas berangin.
rakhawah, suara terlepas, istighfar, pangkal lidah tidak terangkat semasa menyebutnya, infitah, antara lidah dan langit-langit terbuka. Kemudian ismat, tegah, huruf tersebut apabila menyebut huruf tersebut daripada segera terkeluar. Kemudian swafir, berdesir dengan kuat seperti suara unggas. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan tentang huruf sin, dan harap sahabat-sahabat semua dapat memahaminya dan dapat mencuba mempraktikkan dengan makhraj yang betul, dengan sifat yang betul. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siri yang ke-15 dan 16. Dan itu saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.